Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Depresi Pembunuh Senyap Remaja Malaysia. Jadi, sebagai pengenalannya ialah kemurungan ini adalah penyakit mental yang semakin meningkat di Malaysia, dan pengidap penyakit ini gagal berfikir dengan waras dan sentiasa mahu mengambil jalan yang mudah seperti membunuh diri. Jadi, mengikut WHO, kemurungan ini adalah gangguan mental yang paling tinggi yang berlaku di negara maju maupun di negara yang membangun. Dan mengikut portal Kementerian Kesihatan Malaysia, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa letih, sedih dan tiada tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Dan penyakit ini boleh dihidapi oleh tidak kira umur, jatina dan juga bangsa. Jadi, kemurungan ini akan menimbulkan perasaan mood seseorang menjadi semakin menurun, dan hal ini menjelaskan kehidupan seharian mereka. Dan kemurungan ini secara langsungnya cenderung untuk mereka membunuh diri akibat daripada tekanan dan sebagainya. Masalah kesihatan mental, terutamanya kemurungan, merupakan satu isu yang kian membimbangkan. Kemurungan boleh menyebabkan seseorang mengambil tindakan membunuh diri sekiranya keadaan bertambah serius, kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang kawalan sehingga mampu mencederakan orang lain atau diri sendiri. Terdapat beberapa kes yang telah berlaku menunjukkan bahawa kemurungan membawa kepada bunuh diri. Malaysia telah digemparkan dengan berita seorang remaja perempuan 16 tahun bunuh diri dengan terjun dari bangunan 3 tingkat di Kuching, Sarawak pada 14 Mei 2019 akibat mengalami tekanan. Tekanan merupakan sebahagian gejala kemurungan. Berdasarkan laporan yang disiarkan Harian Metro pada 18 Mac 2023, UNICEF merekodkan 12.3% remaja lingkungan umur 10 hingga 17 tahun yang mendiami projek perumahan rakyat PPR di Lembah Kelang mengalami masalah mental dan cenderung membunuh diri. Kesimpulannya, isu kesihatan mental menjadi punca utama yang menjejaskan kesejahteraan fizikal dan sosial seseorang individu. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya berkenaan dengan kajian-kajian lepas. Okey, pertama, fokus kajian ini adalah bagi memahami isu depresi dalam kalangan remaja di Malaysia. Okay, pencarian artikel dijalankan pada database Google Scholar, PTSL, Scopus dan lain-lain. Terdapat 5 artikel yang telah dipilih, iaitu daripada Abdul Rashid Abdul Aziz et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021, daripada Linda Sari et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021, daripada Mukhtar et al. Yang diterbitkan pada tahun 2021, daripada Saidatul dan Kamarul yang diterbitkan pada tahun 2022, dan artikel yang terakhir daripada Shaji dan Sebastian yang diterbitkan pada tahun 2020. Ulasan artikel pertama merungkai mengenai peratus depresi di kalangan remaja, di mana terdapat peningkatan sebanyak 34.7% bagi lingkungan 16 sehingga 19 tahun, manakala bagi individu yang berumur di antara 16 hingga 24 tahun dilaporkan mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Ulasan artikel kedua mengenai permasalahan yang timbul bagi pelajar remaja semasa pandemik COVID-19, di mana perubahan pola kehidupan seperti social distancing boleh mengakibatkan masalah psikologi kepada para pelajar seperti depresi. Ulasan bagi artikel yang ketiga mengkaji paras depresi bagi remaja dengan menggunakan Depression Inventory Malay version yang merumuskan bahawa remaja perempuan lebih beresiko depresi berbanding dengan remaja lelaki. Bagi ulasan artikel yang keempat, ia membincangkan tentang teknologi canggih seperti media sosial boleh membawa keburukan kepada sesetengah remaja seperti buli cyber. Seterusnya, bagi ulasan artikel yang terakhir, membincangkan tentang strategi dalam mengurangkan risiko kesan negatif media sosial. Strategi yang dibincangkan adalah strategi mediasi sekatan dan strategi mediasi ibu bapa. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Saya akan membentangkan berkenaan perbincangan untuk isu ini. Jadi, depresi dan kemurungan ini, dia boleh terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebenarnya. Antaranya adalah faktor keluarga, faktor stres ataupun tekanan, dan faktor psikososial. Jadi, saya akan membincangkan terlebih dahulu berkenaan dengan faktor keluarga. Seperti yang kita tahu,
Tak semua anak-anak dan remaja dalam dunia ini dibesarkan dalam keadaan yang perfect ataupun perfect life. Jadi ada juga antara mereka yang kurang bernasib baik membesar dalam keadaan broken family ataupun broken home. Jadi apabila berlaku pergaduhan antara adik-beradik ataupun ahli keluarga itu sendiri, ianya menjadi punca terbesar yang mendorong seseorang itu mengalami depresi ataupun kemurungan. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebunya. Anak-anak ini sebenarnya diibarat buluh yang mudah dilentur. Pada awal kanak-kanak, ianya haruslah dididik dengan cara yang betul dan baik supaya mereka dapat tahu beza baik dan buruk seperti itu. Persekitaran yang tidak sihat juga menjadi punca menyumbang kepada depresi tanpa kita sedar. Sekiranya berlaku apa-apa masalah dalam family itu sendiri, ianya menjadi punca boleh menyebabkan seseorang itu rasa sedih dan menyebabkan seseorang itu rasa depressed, stres. Oleh itu, memahami dan merawat masalah keluarga dengan sokongan profesion dan juga campur tangan yang sesuai adalah penting untuk membantu mengurangkan risiko depresi serta menggalakkan kesejahteraan mental ahli keluarga itu sendiri. Poin yang seterusnya ialah stres ataupun tekanan. Umum mengetahui bahawa sebenarnya negara kita dan seluruh dunia pada suatu ketika dahulu pernah dilanda pandemik COVID-19. Dan pandemik COVID-19 ini sebenarnya banyak memberikan implikasi terhadap golongan remaja terutamanya dalam aspek kesihatan mental. Dan di samping itu, remaja juga merupakan golongan yang paling berisiko mengalami tekanan akibat norma baharu yang wujud susulan wabak penularan pandemik ini. Justru itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu ataupun remaja itu sendiri mengalami stres dan tekanan semasa COVID-19, iaitu yang pertama sekali ialah perubahan dari segi rutin seharian. Dan kerana kita tahu bahawasanya SOP ataupun perintah kawalan pergerakan itu juga telah memaksa banyak orang untuk menghadapi perubahan yang besar, termasuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Jadi mereka tidak biasa untuk melakukan benda-benda sebegitu. Dan seterusnya ialah isolasi sosial. Jadi langkah-langkah perbatasan sosial dan kuarantin diri ini sebenarnya telah membuat ramai orang menjadi stres dan kemurungan. Dan ini menyebabkan mereka menjadi sedih, murung. Seterusnya adalah penyesuaian situasi baru. Contoh, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang tersayang, tercinta, ataupun perubahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ialah online class yang menggantikan pelajaran secara bersemuka. Ianya memberikan cabaran yang luar biasa kepada remaja dan pelajar kerana kurangnya interaksi berhala antara pensyarah dan guru juga. Akhir sekali adalah ketidakpastian, memberi maksud sebagai situasi yang remaja ini berada dalam situasi yang tidak pasti dari segi kewangan, ekonomi ataupun masa depan mereka. Ianya menyebabkan mendorong seseorang itu untuk menjadi stres, memikirkan tentang masa depan apa yang akan jadi selepas itu. Oleh itu, perkara ini perlulah dibendung kerana remaja itu merupakan harapan satu negara. Jadi sekiranya remaja itu bermasalah, maka hancurlah sebuah negara itu. Okey, seterusnya ialah faktor psikososial iaitu cyberbully ataupun membuli cyber. Okey, bully cyber ini termasuk dalam kategori psikososial kerana ianya melibatkan dua iaitu interaksi sosial dan juga psikologi dalam talian. Okey, menurut laporan UNICEF, pada tahun 2020, Malaysia berada pada kedudukan kedua tertinggi di Asia dalam kes bully cyber ini. Okay, selain daripada pembuli dan juga mangsa, pihak satu lagi iaitu pemerhati atau saksi juga terlibat dan ini menyebabkan mereka sebagai saksi berasa risau, berasa takut dan mereka juga berasa bersalah kerana tidak dapat menolong mangsa buli tersebut. Okay, dengan keadaan sedemikian, pengetahuan dan juga pemahaman tentang komponen psikologi dan sosial perlu dipertingkatkan supaya kes cyberbully atau bully cyber ini dapat ditangani dengan lebih berkesan dan efektif. Oleh itu, sebarang intervensi ataupun program-program yang dirancang mestilah melibatkan semangat emosi dan juga apa-apa perkara yang boleh menenangkan mangsa. Kita juga perlu tahu bahawa bully cyber ini adalah perkara yang agak rumit kerana ia melibatkan banyak perasaan yang berbeza. Oleh itu, mereka juga perlu membantu dengan cara ataupun keadaan yang berbeza. Untuk implikasi terhadap emosi remaja, yang pertamanya adalah masalah keluarga. Yang mana masalah keluarga ini memberikan kesan kepada emosi remaja, yang mana menyebabkan remaja mengalami tekanan, kemurungan, kegelisahan ataupun rasa bersalah ataupun kurang keyakinan diri. Yang keduanya, kesan kepada prestasi akademik remaja, yang mana remaja ini akan mengalami penurunan prestasi, kurang minat dalam pelajaran ataupun menghadapi kesukaran dalam mengekalkan komitmen terhadap pelajaran.
Okey, yang ketiga, kesan kepada hubungan sosial, yang mana remaja mengalami kesukaran untuk berkomunikasi ataupun mempercayai orang lain ataupun menunjukkan sikap yang mesra dengan orang lain. Okey, kesan yang kedua iaitu stres ataupun tekanan, yang mana remaja cenderung untuk memiliki tahap kecemasan yang lebih tinggi. Okey, menimbulkan masalah kesihatan fizikal iaitu gangguan tidur. Okey, mengalami gangguan pencernaan, sakit perut ataupun gangguan makanan. Jadi kesan yang terakhir adalah kesan psikososial, yang mana kesan daripada psikososial ni boleh menyebabkan konflik interpersonal, yang mana remaja mengalami perasaan sedih yang berterusan, kurang minat dalam membuat apa-apa aktiviti, tidak kiralah aktiviti di luar rumah ataupun di dalam rumah. Okey, perubahan pola tidur dan selera makan serta ada pemikiran untuk membunuh diri. Seterusnya, saya akan membentangkan perbincangan ini dengan membentangkan langkah untuk menangani isu depresi dalam kalangan remaja. Okey, terdapat beberapa langkah yang diambil. Langkah pertama, sesi kaunseling. Sesi kaunseling dijalankan bersama kaunselor yang berprofesional untuk membantu individu yang memerlukan bantuan untuk mendengar dan memahami isu yang dihadapi oleh klien. Okey, dalam isu ini, situasi remaja yang mengalami depresi yang tidak mempunyai sokongan daripada ahli keluarga terdekat, kurangnya kasih sayang daripada ahli keluarga membuatkan mereka mempunyai satu sifat yang terpendam dalam jiwa dan menyebabkan mereka akan melakukan perkara yang tidak diingini, contohnya membunuh diri, lari daripada keluarga. Dengan adanya sesi kaunseling, bantuan sesi kaunseling ini akan dapat menangani isu ini dengan baik dan lebih efisien, kerana kaunselor semestinya akan memberi jalan kepada remaja tersebut untuk meleraikan apa yang terpendam dalam jiwa remaja mereka. Seterusnya, langkah kedua, bantuan keluarga, guru dan rakan. Remaja dikenali sebagai orang yang suka memberontak. Walhal, sebenarnya remaja perlu dibimbing dan diberi sokongan dalam apa jua mereka lakukan, terutamanya daripada keluarga sendiri, guru-guru apabila di sekolah dan juga rakan-rakan. Okey, daripada keluarga sendiri, terutamanya kedua-dua ibu bapa. Ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak yang perlu mengawal segala aktiviti kepada anak-anak. Seterusnya, guru-guru. Apabila murid atau remaja berada di sekolah, guru merupakan ibu bapa kepada murid tersebut, remaja tersebut. Jadi, guru-guru juga memainkan peranan yang penting. Contohnya apabila berada di sekolah, seseorang murid tidak menunjukkan satu sikap yang janggal daripada yang lain ataupun sebelum ni murid tersebut sangat ceria orangnya dan beberapa hari ini murid tersebut selalu mudi, muram. Mungkin guru-guru juga boleh mengambil langkah dan perlulah mengambil langkah untuk menanyakan atau memanggil murid tersebut untuk bertanya berkhabar apa masalah, dan rakan juga memainkan peranan yang sangat besar kerana bila tibanya remaja, tak semua benda boleh diluah pada ibu bapa. Jadinya rakan-rakan sendiri perlu selalu bertanya khabar sesama sendiri, selalu menasihati sesama sendiri. Seterusnya, langkah ketiga, mengelakkan penggunaan media sosial. Okey, tidak dinafikan penggunaan media sosial ada benda yang bermanfaat yang kita boleh diambil dalam media sosial. Namun begitu, untuk mengelakkan pemikiran negatif dan perkara yang memburukkan keadaan seperti tipu daya alam maya yang boleh memberi kesan pada keyakinan diri sendiri, serba kekurangan yang menyebabkan mental terjejas. Jadi, seperti yang kita tahu, sekarang merupakan zaman teknologi. Setiap benda perlu dimuat naik dalam media sosial, dan terdapat juga orang-orang yang kurang mempunyai adab yang selalu memberi kata-kata kesat, selalu memberi komen dan condemn orang yang akan menyebabkan mental terjejas. Jadi, bagi mengelakkan berlakunya cyberbully, remaja juga perlu menhadkan penggunaan media sosial dan tidak perlu mengambil berat apa yang dikotak-katikkan di dalam media sosial.
Untuk kesimpulan laporan kajian yang kami ini iaitu laporan ini telah membincangkan berkenaan dengan faktor, kesan, langkah bagi mengatasi kemurungan ataupun depresi ini. Jadi penyakit kemurungan ini bukanlah penyakit yang boleh dirawat dalam masa yang ini kerana ia memerlukan rawatan yang rapi dan intensif bagi menghapuskan simptom-simptomnya. Jadi kemurungan ini apabila tidak dapat ditangani dengan baik dan dibiarkan ia berlarutan, ia akan membawa kepada depresi yang boleh membawa seseorang itu cenderung untuk membunuh diri. Dan perkara ini perlu diatasi dengan langkah-langkah seperti individu tersebut perlu menghadiri sesi kaunseling dan dalam masa yang sama orang sekeliling, masyarakat sekeliling perlu membantu individu ini supaya individu ini dapat semangat balik daripada apa yang mereka alami. Sekian saja pada kumpulan kami. Assalamualaikum.